Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sabahun nur, sabahul khair. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam subuh, salam perkongsian kitab Riyadhus Salihin. Alhamdulillah kita bertemu pada pagi ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi berikan kepada kita hari yang baru, nikmat masa. Allah masih lagi berikan kepada kita kehidupan. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah memberikan kepada kita kehidupan ba'dama amatana, setelah mana Allah mematikan kita ketika mana kita tidur. Wa ilaihin nusyur, dan kita kena ingat kembali kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama di ruang komen. Ada Elvira, Syafiza, Abu Zimadun, Aminah Hitam, Izzi Aish, kemudian Kak Kati Khairuddin, Rosnah Syarif, kemudian Bazid Aziz, kemudian Norisa, Sa'adiyah Hassan, Serina Rahman, Syuhada Ya'qub, Kak Kati Khairuddin, kemudian Kamiza Muhammad Amil, Bunga Lawang, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, serta tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pada pagi ini kita nak sambung pertemuan kita dalam hadis yang terakhir pada bab ikhlas dan juga menghadirkan niat pada setiap perbuatan, pada setiap ucapan dan pada setiap keadaan. Yang mana kalau kepada sahabat-sahabat yang tidak ada buku, yang tidak ada kitab Riyadhus Salihin, maka boleh ambil daripada Telegram Kuliah Umar Aziz. Boleh ambil daripada Telegram Kuliah Umar Aziz. Di Telegram Kuliah Umar Aziz kita telah sharekan kitabnya, dan kita ambil di sana. Sebentar saya buka sebentar. Kita berada pada muka surat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muka surat yang ke-15. Muka surat yang ke-15. Kita sedang membaca hadis yang telah kita mulakan semalam. Hadis berkenaan tentang berkenaan tentang 3 orang pada zaman sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka bermusafir bersama. Kemudian pada waktu itu ketika mana malam tiba, mereka masuk ke dalam gua untuk berehat. Ketika mana mereka masuk ke dalam gua, telah jatuh batu menutupi pintu gua yang menjadikan mereka tidak boleh keluar. Maka pada waktu itu mereka bersepakat untuk sama-sama berdoa, dan pada waktu itu memohon kepada Allah melalui perantaraan amalan-amalan baik mereka. Dan kita telah baca doa lelaki yang pertama, dan daripada situ Allah kabulkan permintaan dia, maka terbukalah sedikit pintu gua. Hari ini kita nak baca tentang apa doa orang yang kedua. Mereka bertiga, apakah doa orang yang kedua? Yang pertama berkaitan dengan ibu bapa. Orang yang kedua dia mengangkat tangan lalu dia berdoa.
Maka saya baca dahulu dia punya matan. Maka berkatalah orang yang kedua, Allahumma kana li ibnatu ammin kanat ahabban nas ilayya wa fi riwayah kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفد الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. Maka pada waktu itu berdoalah akan orang yang kedua melalui perantaraan amalan dia. Pada waktu itu mohon moga Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka daripada musibah dan juga daripada ujian yang menimpa mereka. Kita berada pada riwayat yang ke-12 daripada kitab Riyadhus Salihin, daripada cetakan Riyadhus Salihin yang ada pada Telegram kuliah Ummah Aziz. Kita berada pada perenggan yang ke 2, 3, 4, 5. Maka pada waktu itu dia berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai seorang anak paman wanita, iaitu seorang sepupu wanita, ibnatu am, dia mempunyai seorang sepupu, yang mana wanita tersebut, sepupu tersebut, yang merupakan orang yang tercinta bagiku dari segalian manusia. Dalam sepotong riwayat yang lain disebut, saya mencintainya sebagai kecintaan seorang lelaki yang amat sangat kepada wanita. Lalu lelaki kedua ini dia mempunyai seorang sepupu yang mana dia sangat sayang, dia sangat cinta kepada sepupunya, dan pada waktu itu dia pernah mengajak sepupunya untuk bersama melakukan perkara yang tidak baik. Sebab itu disebutkan di sini, saya mencintainya sebagai kecintaan orang lelaki yang amat sangat kepada wanita, dalam keadaan dia sangat mencintai sepupu tersebut. Kemudian saya menginginkan dirinya, maksud menginginkan dirinya kinayatun anil jima', maksudnya dia nak bersama, dia nak melakukan hubungan di antara lelaki dan wanita. Akan tetapi wanita itu menolak kerana ianya adalah hubungan yang haram, hubungan yang tidak halal. Maka pada waktu itu aku menginginkan dirinya, tetapi ia menolak kehendakku, sehinggalah wanita itu diuji. Maka di sini dalam riwayat ini disebut, sehingga pada suatu tahun wanita tersebut, perempuan tersebut memperoleh kesukaran, lalu ia pun mendatangi tempatku. Pada waktu itu kalau kita tengok dalam riwayat, berlakulah kemarau. Maka pada waktu itu wanita ini berada dalam keadaan susah, sepupu ini berada dalam keadaan susah, wanita yang disayang ini berada dalam keadaan susah. Sanatum minas sinin ay al-muqhitah, iaitu berada pada musim kemarau. Maka dalam keadaan terdesak, maka pada waktu itu wanita ini datang berjumpa dengan lelaki yang sedang berdoa ini. Maka dia berkata, maka pada waktu itu dia datang kepadaku, dan pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lalu aku memberikan 120 dinar padanya dengan syarat ia suka menyendiri antara tubuhnya dan antara tubuhku. Maksudnya wanita itu mesti dibenarkan untuk lelaki tersebut bersama dengan dia. Maka dalam keadaan terdesak, maka wanita itu bersetuju. Maka diberikan kepada perempuan tersebut 120 dinar. Dinar maksudnya kepingan emas. 1 dinar mencakau apa berharga ratusan ataupun ribuan ringgit pada zaman kita berdasarkan pertukaran harga emas. Maka wanita ini terdesak kerana waktu itu musim kemarau. Maka diberikan kepada sepupunya ini, wanita ini 120 dinar. Dalam riwayat Bukhari menyebut 100 dinar. Maka tidaklah dikira bertentangan kerana mungkin wanita itu minta 100 dinar, namun lelaki ini berikan 120 dinar dengan syarat yang kita boleh lihat, dengan syarat yang kita telah sebutkan tadi, perempuan ini mesti benarkan untuk dia bersama dengan wanita ini.
Fafa'alat, maka kita nampak dalam riwayat disebut kerana sangat-sangat terdesak, maka wanita ini bersetuju. Maka ketika mana telah tiba waktunya, maka disebutkan di sini, setelah saya dapat menguasai dirinya. Apakah maksud lelaki ini berjaya menguasai diri wanita tadi? Maka disebutkan di sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam sebuah riwayat yang lain, maka pada waktu itu disebutkan, apakah maksud lelaki tadi menguasai wanita tadi? Iaitu setelah saya dapat duduk di antara kedua kakinya. Maksudnya dah nak bersama. Dalam keadaan pada waktu itu begitu, wanita itu telah berada di tempat pembaringan, lelaki itu berada dalam keadaan duduk untuk bersama dengan wanita ini. Dalam keadaan begitu, maka pada waktu itu wanita tersebut berkata, ittaqillah, takutlah engkau pada Allah, wala tafuddal khatama illa bihaqqih, dan janganlah engkau membuka cincin. Cincin yang dimaksudkan di sini adalah pada waktu itu kemaluan dan juga dara. Janganlah engkau membuka cincin kecuali dengan haknya yang sah, iaitu dengan perkahwinan. Maka wanita ini pada waktu ketika mana lelaki itu nafsunya dalam keadaan dia sangat menyayangi wanita ini, akan tetapi ketika mana wanita itu sebut, takutlah kamu kepada Allah, janganlah kamu membuka cincin, iaitu bersama dengan aku, kecuali dengan benar, iaitu dengan perkahwinan yang sah. Apakah lelaki ini buat? Lalu kata lelaki tersebut, aku pun ya Allah meninggalkan wanita ini, sedangkan ia adalah yang amat tercinta bagiku daripada seluruh manusia, dan emas yang aku berikan itu aku biarkan sahaja tanpa sebarang syarat. Maka inilah dia menunjukkan dalam keadaan nafsu dia kemuncak, dalam keadaan dia telah menguasai wanita tersebut, akan tetapi dia tinggalkan nafsunya semata-mata takut kerana Allah. Apabila disebutkan pada waktu itu, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala oleh sepupunya, oleh wanita tersebut. Maka sebab itulah disebutkan di sini pada muka surat 14 minta maaf. Kalau kepada sahabat yang tak ada kitab, boleh ambil kitab daripada Telegram Kuliah Umar Aziz. Kita sedang membaca kitab Riyadhus Salihin. Maka pada waktu itu dia mendengar saja ucapan takutlah kepada Allah, dan ianya bukan senang ketika mana manusia berada pada waktu nafsu menguasainya, dan pada waktu itu dia boleh melakukan maksiat. Dan lalu apabila dia meninggalkan maksiat tersebut semata-mata kerana Allah, ianya adalah sesuatu benda yang sangat-sangat besar. Maka sebab itulah lelaki ini berkata, ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang sedemikian dengan niat untuk mengharapkan keridaan-Mu ya Allah, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kami hadapi ini. Maka pada waktu itu Nabi SAW bersabda, fanfarajatis sakhrah, maka batu besar itu kemudian membuka lagi, namun hanya sahaja mereka masih lagi belum dapat keluar daripadanya. Maka orang yang pertama, amalan dia adalah pada waktu itu dia berbakti kepada kedua ibu bapanya kerana Allah, bukan kerana tujuan yang lain. Orang yang kedua, meninggalkan perbuatan yang Allah tidak suka, zina, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu batu tersebut bergerak, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan dan juga doa mereka. Maka pada waktu ini berdoalah lelaki yang ketiga. Apakah cerita, apakah kisah lelaki yang ketiga? Kita lihat pada perenggan terakhir, muka surat yang ke-14. Orang yang ketiga lalu berkata, ya Allah, aku telah mengupah beberapa kaum buruh, beberapa orang. Aku telah mengupah beberapa orang. Dalam sebahagian riwayat disebut dia telah upah beberapa orang, yang mana setiap orang itu upahnya adalah dengan firak. Firak maksudnya makanan, sukatan makanan. Sebab itu disebutkan di sini dalam apa kata Ibnu Allan, dalam sebahagian riwayat disebut bahawa upah yang dijanjikan pada setiap pekerja pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, upah yang diberikan kepada setiap pekerja tersebut adalah beberapa firak daripada makanan. Firak, faraqaf. Apakah firak?
Firak adalah sukatan yang digunakan untuk jual beli makanan. Satu firak bersamaan dengan 16 rital, dengan 16 rital. Lalu pada waktu itu diambil pekerja dan dia kata, kalaulah engkau kerja dengan aku, upahnya adalah sekian-sekian daripada makanan. Maka pada waktu itu pekerja-pekerja ini bersetuju. Maka dia pun ceritakan amalan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan pada waktu itu mereka tidak dapat keluar daripada gua yang telah jatuh pada pintunya, pada pintu gua akan batu yang besar. Lalu dia berkata, ya Allah, aku telah mengupah beberapa orang buruh pekerja dan semuanya telah aku berikan upah masing-masing. Dia telah bayar upah setiap daripada mereka. Namun pada waktu itu ada seorang lelaki, yang mana lelaki ini meninggalkan upahnya dan terus pergi atas apa jua sebab. Lalu ada seorang lelaki, dia tak ambil upah dia, dia tinggalkan upah dia, dan pada waktu itu dia berlalu pergi. Ketika mana lelaki ini tidak ada, maka orang yang berdoa ini, orang yang ketiga ini berkata, maka ya Allah, upahnya itu aku telah perkembangkan bagaimana? Dengan berniaga. Lalu upah yang sepatutnya milik untuk lelaki tadi tidak ambil, dia berlalu pergi atas apa jua sebab. Dan pada waktu itu upah tersebut, majikan tadi, orang ketiga yang sedang berdoa ini, dia pada waktu itu telah kembangkan upah tadi dengan perniagaan, sehingga bertambah banyaklah hartanya tadi. Muka surat yang ke-15, perenggan yang pertama. Maka kemudian dia berkata, ya Allah, sesudah beberapa waktu, pada suatu hari, lelaki yang tidak mengambil upah tadi datang. Kemudian pada waktu itu dia berkata, wahai hamba Allah, tunaikanlah sekarang upahku yang dulu. Mana upah aku? Aku tak ambil upahku. Maka lelaki yang ketiga ini amanah. Padahal pada waktu itu dia boleh sahaja bagikan kepada lelaki tersebut akan duit yang lain, akan makanan yang lain. Akan tetapi pada waktu itu aku telah berkata benar ya Allah. Maka pada waktu ketika mana datangnya pekerja yang tidak ambil upah, dan pada waktu itu upah itu telah menjadi harta yang banyak, telah dikembangkan dengan perniagaan, maka aku berkata kepadanya, semua yang engkau lihat ini, daripada binatang, daripada lembu, daripada unta, daripada segala-galanya, daripada harta, daripada hamba, maka dia berkata, semua ini adalah upah kamu. Baik yang berupa unta, baik yang berupa lembu, kambing, dan juga hamba sahaya. Maka pekerja tadi terkejut. Maka dia berkata, wahai hamba Allah, la tastahzi, janganlah engkau mempermain-mainkan aku. Maka pada waktu itu lelaki ketiga ini menjawab, saya tidak mempermain-mainkan kamu, kerana ini semuanya memang hasil kamu. Pada ketika mana kamu tak ambil upah, hasil ini telah aku niagakan, dan dengan izin Allah ianya menjadi harta yang banyak. Maka ianya adalah suatu ujian yang besar. Manusia boleh terlupa dengan harta, manusia boleh leka dengan harta. Namun tidak lelaki ini, dia tahu semua ini memang milik orang tersebut, kerana itu adalah upahnya yang telah diasingkan, namun tidak diambil pada waktu itu. Maka pada waktu itu, apa hamba Allah ini, pekerja ini, apa yang dia buat? Maka pada waktu itu orang tersebut mengambil segala yang aku miliki. Harta dia semuanya diambil oleh pekerja tadi. Maka pada waktu itu dia berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah, jika saya mengerjakan yang sedemikian ini dengan niat mengharapkan keridaan-Mu, maka lapangkanlah kami dari kesukaran yang sedang kami hadapi. Maka dengan izin Allah, batu besar tersebut membuka lagi, fanfarajatis sakhrah, dan akhirnya mereka keluar daripada gua tersebut dalam keadaan selamat dan berlalu pergi. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Lalu inilah kisah yang Nabi ceritakan kepada para sahabat, dan inilah kisah yang Imam Nawawi bawakan pada tajuk sebagai penutup tajuk pertama beliau tentang ikhlas dan pentingnya untuk menghadirkan niat pada setiap perbuatan, ucapan dan juga keadaan.
Maka apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Di sini kata Ibnu Allan rahimahullahu taala, pengajaran pertama yang kita boleh ambil adalah ad-du'a halal kurb. Ketika mana ditimpa ujian, benda pertama yang mesti buat adalah doa. Ketika mana ditimpa ujian, benda pertama yang mesti buat adalah doa. Tiga lelaki ini ketika mana terjatuhnya batu menutup pintu gua mereka, mereka tak cuba nak pecahkan batu ataupun sebagainya. Mereka mulakan dengan doa terlebih dahulu. Hakikatnya segala apa yang ada di muka bumi, yang kita lihat ataupun tidak, yang manfaat ataupun mudarat, semuanya berlaku dengan izin Allah. Ya, kita mesti ikhtiar, tetapi kenapa tidak dimulakan dengan doa dahulu? Maka itu pengajaran pertama, digalakkan untuk berdoa ketika mana ditimpa ujian. Yang kedua pengajaran yang kita dapat, yang kita telah kongsikan semalam juga, at-tawassulu bi salihil a'mal. Maka boleh pada waktu itu menjadikan amalan yang baik sebagai perantaraan. Boleh untuk menjadikan amalan yang baik sebagai perantaraan ketika mana nak minta dengan Allah. Maka ketika mana kita nak minta dengan Allah, kita boleh kata, ya Allah, aku pernah buat itu, ini dan sebagainya. Kalaulah ianya adalah ikhlas kerana-Mu, maka permudahkanlah urusanku. Seperti mana ketiga-tiga lelaki ini, bahkan Nabi cerita kisah mereka pada keadaan pujian, menunjukkan bahawanya ianya adalah perbuatan yang dibenarkan. Maka itu yang kedua, at-tawassul, menjadikan amalan salih sebagai perantaraan ketika mana meminta kepada Allah. Pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat daripada lelaki pertama tadi adalah birrul walidain. Pentingnya pada waktu itu untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Pentingnya untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Bahkan kita nampak kelebihan orang yang berbakti, melaku baik kepada kedua ibu bapa lebih daripada keluarganya, daripada anak isterinya. Maka pada waktu itu menjadikan batu yang besar pun boleh bergerak, apatah lagi balasan yang akan dia terima di hari akhirat. Maka itu adalah pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang keempat, bahawa pada waktu itu kita nampak kelebihan menjauhkan diri daripada dosa. Pengajaran yang keempat, kelebihan pada waktu itu meninggalkan dosa. Sebagaimana kita nampak lelaki tersebut, dia dah boleh buat maksiat, dia dah boleh berzina. Pada waktu itu dalam keadaan wanita itu adalah wanita yang dia suka, dalam keadaan dia telah menguasai wanita. Tetapi di sini kita nampak kelebihan orang yang menjaga dirinya daripada maksiat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala suka dengan perbuatan tersebut. Ini adalah yang keempat. Maka sebab itulah yang kita nampak di sini yang kelima, kelebihan yang kelima, bahawa maksiat itu kalaulah hendaklah mestilah ditinggalkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang Allah suka, meninggalkan maksiat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, maka daripada sini kita nampak pengajaran kelebihan tentang orang yang berlaku baik kepada pekerjanya. Bagaimana dia berlaku baik kepada pekerjanya, pada waktu itu diambil berat tentang gaji dan juga elon pekerjanya. Dan kemudian ketika mana pekerjanya pada waktu itu berlalu pergi tanpa sempat ambil gaji, dia simpankan gaji tersebut, dia pada waktu itu niagakan akan sumber tersebut. Dan daripada sini juga yang ke-8 yang kita boleh belajar tentang amanahnya majikan tadi. Tentang amanahnya majikan tadi. Bagaimana amanahnya majikan tadi, semua harta yang dia ada daripada sebab upah yang dia gunakan sebagai capital, sebagai modal, dia bukan sekadar pulangkan balik capital, dia pulangkan semua dengan keuntungan-keuntungan. Kerana itu hakikatnya adalah milik pekerja tadi. Kita boleh belajar daripada orang yang ketiga tadi, amanah dia, akhlaknya dengan pekerjanya. Maka inilah pengajaran-pengajaran yang kita dapat daripada hadis yang terakhir pada bab ikhlas yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bab yang kedua adalah bab yang menceritakan tentang taubah
apakah yang kita boleh belajar daripada taubah pula? InsyaAllah kita akan sambung esok. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Sentiasa jaga niat, sentiasa hadirkan niat pada setiap perbuatan, sentiasa buat apa jua amalan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan. Kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah UMAR, Kuliah Umar Aziz. Banyak perkongsian yang kadang-kala kita kongsikan di Telegram Kuliah Umar Aziz. Terima kasih semua. Jumpa jam 8 pagi nanti dalam Hayati Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua.